Hai, selamat sejahtera. Saya Hemeshwari Ravichandran, pemegang nombor matrik C21A1738. Saya merupakan pelajar dari Universiti Malaysia Kelantan, kini menjalankan latihan industri di BYK Global Sdn. Pengenalan latihan industri. Latihan industri merupakan salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan di Universiti Malaysia Kelantan bagi setiap program yang ditawarkan di peringkat sarjana muda, serta para pelajar perlu lulus bagi latihan industri ini. Perkara ini penting bagi pelajar ijazah sarjana muda, teknologi kreatif dan warisan, dan pelajar akan ditempatkan pada satu organisasi tertentu selama 8 bulan untuk mendedahkan pelajar kepada suasana yang sebenar. Pemilihan penempatan latihan industri yang sesuai dengan kos yang telah dibelajari oleh pelajar merupakan perkara yang penting kerana latihan industri bertindak sebagai jambatan yang menghubungkan teori yang dipelajari di bilik kuliah dengan amalan dunia sebenar dalam industri. Seterusnya adalah objektif latihan industri. Objektif pertama adalah mendedahkan pelajar kepada persekitan kerja sebenar. Seterusnya, untuk membina personaliti individu yang boleh bekerja secara berkumpulan, berkeyakinan dan bertanggungjawab. Ketiga adalah membangunkan kemahiran insania. Keempat adalah dapat mengaplikasikan teori dan kemahiran yang dipelajari. Seterusnya adalah profil syarikat. BYK Global Sdn Berhad telah ditubuhkan oleh Encik Bae Yong Ki pada tahun 2019 sebagai pengeluar perabot separas pasang, iaitu semi-assemble untuk pasaran tempatan. Beliau membuat keputusan untuk mengembangkan barisan pengeluaran mereka kepada perabot siap pasang dan mengekspor penghantaran pertama ke Australia pada awal tahun 2020. Beliau mengkhususkan diri dalam pengeluaran perabot RTA yang inovatif dan berkualiti tinggi. Visi BYK Global Sdn Berhad adalah untuk menjadi pengeluar perabot rumah global yang menguntungkan dan berkembang pesat yang menggabungkan seni dan teknologi terkini. Seterusnya, misi adalah sentiasa mencipta reka bentuk baru yang inovatif dan dapat memenuhi permintaan pelbagai pasaran dengan rangkaian pengeluaran yang begitu luas. Seterusnya adalah nilai teras. Dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, BYK Global Sdn Berhad memastikan bahawa produk mereka bukan saja memenuhi keperluan fungsi tetapi juga memberikan pengalaman yang positif kepada. Seterusnya, lokasi syarikat. BYK terletak di Nibung Tebal, Pulau Pinang. BYK beroperasi daripada pukul 8.30 pagi hingga 5.30 petang dan dibuka pada hari Isnin sehingga hari Sabtu. Pada hari Sabtu, BYK beroperasi sampai pukul 1.30 sahaja. Alamat bagi BYK Global Sdn Berhad adalah nombor 3301 Jalan Cangkat 14300 Nibong Tebal, Seberang Perai, Selatan, Pulau Pinang, Malaysia. Carta organisasi syarikat. Pemilik industri adalah Encik Bae Yong Ki. Human Resource Manager adalah Encik Bae Weng Tit. Seterusnya, Production Manager adalah Encik Bae Weng Chuan. Admin Manager adalah Puan Eng Kim Yong. Seterusnya, saya Hemeshwari Ravichandran bekerja sebagai Furniture R&D. Seterusnya adalah aktiviti syarikat dan skop perkhidmatan syarikat. Skop perkhidmatan syarikat mengkhususkan diri dalam pengeluaran perabot RTA untuk pelbagai pasaran. Mereka menawarkan pelbagai reka bentuk dan saiz perabot untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza. Syarikat ini menyediakan perkhidmatan ekspor yang komprehensif termasuk pembungkusan, penghantaran dan dokumentasi. BYK Global komited untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang.
Mereka mengutamakan kepuasan pelanggan dan berusaha untuk membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. Seterusnya adalah skop dan tugasan kerja. Semasa menjalani latihan industri, pelajar telah didedahkan dengan beberapa perkara baharu. Tugasan pertama yang diberikan kepada pelajar adalah membuat desain baru untuk mempamerkan perabot dalam Mi Furniture Design Competition 2025 yang akan datang pada bulan 3. Mi Furniture Design Competition dianjurkan setiap tahun sejak 2010 untuk menyokong industri perabot Malaysia yang berkembang maju. Pelajar menggunakan perisian 3D Max untuk desain baru. 3D Max menawarkan pelbagai alat dan ciri-ciri yang membolehkan mereka bentuk mencipta model 3D yang realistik dan terperinci. Bukan setakat itu, 3D Max dapat menghasilkan visualisasi yang menarik serta dapat menyediakan lukisan teknikal untuk pengeluaran. Tambahan pula, 3D Max dapat mencipta model yang realistik dengan mengawal sifat seperti warna, tekstur dan pantulan. Sebagai seorang pelajar latihan industri reka bentuk perindustrian, pengalaman pertama pelajar menggunakan 3D Max pastinya memberikan pengalaman pembelajaran yang berharga, walaupun pelajar tidak pernah menggunakan perisian 3D Max sebelum ini. Perisian ini sememangnya penting dalam bidang reka bentuk perindustrian. Dengan latihan dan dedikasi, pelajar dapat menguasai perisian ini dan menggunakannya untuk mencipta reka bentuk yang inovatif dan berkualiti tinggi. Berikut adalah antara salah satu 3D model yang pelajar desain semasa berada di latihan industri, iaitu katil multifungsi. Tugasan seterusnya adalah membuat lukisan 2D. Lukisan 2D merupakan asas penting dalam reka bentuk, terutamanya dalam reka bentuk perabot seperti almari, kabinet, katil dan sebagainya. Lukisan 2D selalunya guna AutoCAD. Sebelum membuat 3D modeling, langkah pertama adalah lukisan 2D. Lukisan 2D membolehkan pereka bentuk visualisasikan, menganalisis dan menyampaikan idea reka bentuk dengan tepat dan berkesan. Lukisan 2D menyediakan dokumentasi yang tepat dan terperinci tentang reka bentuk perabot. Lukisan ortografik iaitu pandangan depan, sisi dan atas menunjukkan dimensi yang tepat, perincian konstruktif dan lokasi perkakasan. Lukisan ortografik iaitu pandangan depan, sisi dan atas menunjukkan dimensi yang tepat, perincian konstruktif dan lokasi perkakasan. Lukisan ini penting untuk komunikasi yang jelas antara pereka bentuk, pengeluar dan pemasang. Lukisan 2D membolehkan pereka bentuk menganalisis dan mengoptimumkan reka bentuk perabot. Tugasan seterusnya adalah lukisan bom. Bom adalah senarai terperinci semua bahan dan komponen yang diperlukan untuk membuat sebuah perabot. Ia dikaitkan secara langsung dengan lukisan 2D dan biasanya mengandungi maklumat berikut, iaitu nombor bahagian, nama bahagian, kuantiti dan keterangan. Lukisan 2D dan bom saling melengkapi dan berfungsi bersama untuk menyediakan maklumat yang lengkap tentang reka bentuk perabot. Lukisan 3D menunjukkan bagaimana perabot dibina, manakala bom menyenaraikan apa yang diperlukan untuk membinanya. Tugasan seterusnya adalah pembungkusan perabot. Pembungkusan perabot memainkan peranan penting dalam melindungi produk daripada kerusakan semasa penghantaran dan penyimpanan. Ia juga menyumbang kepada persepsi pelanggan terhadap kualiti produk. Reka bentuk pembungkusan perlu mengambil kira saiz, bentuk dan berat perabot. Langkah pertama adalah menyusun semua papan dengan tepat dan letak strifoam dekat tempat yang ada ruang banyak. Semasa membuat pembungkusan, kena ada ruang untuk letak aksesoris dan hardware serta
Semasa packing, kena menggunakan ruang dengan cekap untuk meminimumkan kos pengantaran dan penyimpanan. Bukan setakat itu, berat pembungkusan satu perabot tidak boleh lebih daripada 50 kg. Jika berat perabot itu lebih daripada 5 kg, kena bahagikan kepada beberapa bahagian yang lebih kecil dan ringan. Setiap bahagian boleh dibungkus secara berasingan. Selepas susun semua panel, kena buat labeling ikut susunan dan nombor panel masing-masing. Selalunya pembungkusan ada dua view. View pertama adalah view exploded secara susun dan satu lagi view adalah susunan rapat macam biasa. Kesimpulannya, latihan industri merupakan satu kewajipan bagi semua pelajar dan ianya bukan hanya satu program kemahiran belajar mengenai tata susila bekerja, malahan ia juga dikira sebagai satu mata kredit pelajar dalam melengkapi pengajian mereka di Universiti Malaysia Kelantan. Hasil daripada latihan industri ini dijalankan, para pelajar akan mengetahui cara bekerja secara berkumpulan, bertukar pendapat dan bertolak ansur di antara satu sama lain. Tidak dapat disangka lagi bahawa latihan industri ini banyak memberikan manfaat kepada para pelajar dan merupakan persediaan awal bagi pelajar sebelum mereka menempuhi alam pekerjaan yang sebenar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.